Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini insyaAllah tajuk kita bab tayammum, bab berkenaan dengan tayammum. Kita membaca hadis-hadis tentang tayammum daripada kitab hadis ahkam yang tidak asing lagi di kalangan para ulama dan juga di kalangan penuntut ilmu, yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tufiya, di situ tu singkatan bagi Tufiya. Al-Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Al-Muallif makna penulis, penyusun, Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, lebih dikenali dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tufiya makna wafat, meninggal. Sanah tahun 852 Samanumi'ah Itnin wa Khamsina Hijriyah. Itu Hijriyah, 852 Hijrah. Kita ini 1443, jadi lebih kurang dalam 500 tahun yang lalu lah, 600 tahun lebih kurang, 600 tahun yang lalu. Bab tayammum. Tayammum dari segi syariatnya, mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsusin, menyapukan debu ke muka dan tangan, kedua tangan, ala wajhin makhsusin, mengikut cara yang tertentu, mengikut cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu makna tayammum. Tayammum dari segi pensyariatan dia disebut oleh Allah dalam Quran. Dalam Al-Quran pun disebut, dan begitu juga dalam sunnah, dalam hadis pun diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiat dia, cara untuk kita bertayammum. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Lalu kamu tidak menemui air. Dan dalam ayat sebelumnya Allah Taala menyebutkan tentang jika kamu berlaku hadas, sama ada kerana kamu selepas daripada kamu qada hajat, kencing atau berak, ataupun disebut juga kamu aula mastumun nisa, ataupun kamu, ini ada dua tafsiran, kita mengaji dah sebelum ini. Sebagian ulama mentafsirkan la mastumun nisa dengan makna jima', mestubuhi perempuan, dan Imam Syafi'i mentafsirkan la mastumun nisa dengan makna menyentuh perempuan. Jadi sebab itu kata ulama yang lain, oleh sebab la masa bukan makna sentuh, tapi saling bersentuhan, makna jima', ataupun berlaku syahwat, barulah dipanggil batal wuduk.
Tapi Imam Syafi'i kata la masa, maksudnya ialah menyentuh. Kerana Imam Syafi'i rahimahullah dia memegang konsep ihtiyat, dia panggil, yang bimbang, takut yang dimaksudkan itu bukan saling menyentuh, tapi termasuk juga sentuhan. Maka ambillah wudu, ya. Ambil wudu. Tapi kalau falam tajidu ma'an, jika sekiranya kamu tidak menemui air, kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka adalah kamu bertayamum, sa'idan thayyiban, dengan sa'idan thayyiban. Nanti kita akan jumpalah dalam hadis-hadis nanti ada juga menyebutkan sa'idan. Ini juga berlaku khilaf di kalangan ulama. Sa'idan thayyiban, sama ada dia khusus, kerana sa'id ini adalah maknanya yang berada di atas permukaan. Itu mana sa'id. Yang sa'idan iaitu yang berada di atas permukaan bumi. Sebagian ulama dia memakai makna umum ni, mana semua yang ada di atas permukaan bumi ni boleh digunakan untuk tayamum. Tidak saja tanah, lembu tanah, pasir pun boleh. Dan tempat kita ni kadang-kadang kita jumpa juga apa ni orang panggil batu emput. Batu dipanggil apa ni, sebut-sebut batu. Kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata debu tanah saja. Yang lain daripada tanah tidak sah dibuat tayamum. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Kerana itu maksud sa'idan. Asalkan thayyiban, thayyiban makna bersih. Asalkan bersih. Famsahu biwujuhikum, di mana hendaklah kamu menyapu. Itu mana wamsahu, yang sapu debu itu ataupun tanah itu, biwujuhikum, muka kamu. Wamsahu biwujuhikum, wajah-wajah kamu, muka-muka kamu. Wa aydikum, dan juga tangan kamu. Sapu muka dan juga sapu tangan. Dan di sini dalam ayat ini tidak disebut wa aydiyakum ilal marafiq, hingga siku. Jadi sebab itu jumhur ulama menyatakan bahawa tayamum ini muka dan juga tangan sampai pergelangan saja. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dia kiaskan kepada wudu, iaitu menyapu sehingga ke siku. Dan ada hadisnya. Nanti kita akan tengok kenapa ulama-ulama lain tidak memakai hadis itu. Ada hadis di mana Nabi menyebutkan, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya tayamum muka, tangan dengan siku. Tapi kenapa jumhur tidak memakai hadis itu? Karena mereka melihat hadis itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kalau hadis itu sahih, sudah tentu semua ulama akan sepakat. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, itu kita hurai sikit dulu sebelum kita baca hadis tentang tayamum sebagaimana dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Quran khususnya. An Jabir, tengok hadisnya 126 tu nombor dalam kitab. Nombor dalam kitab. Jangan tuan-tuan tanya pula, Ustaz kita baru mengaji hari ini tiba-tiba 126 dah hadis. Ini susunan dalam kitab. Kita ambil bab tayamum saja. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Biasanya kalau disebut radhiyallahu anhu makna anak dengan ayah, dua-dua sahabat. Jabir sahabat, Abdullah ayah dia pun sahabat Nabi juga. Dia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa'titu khamsan, aku wa'titu, dipanggil bina majhul. Asalnya ialah a'tani Allahu, tapi Allah itu ditiadakan, maka disebut digantikan dengan waktu itu, digunakan dengan isim dengan fi'il bina'ul majhul, dia panggil.
Maka kita tafsirkan aku dikurniakan, aku diberikan. Jadi setentu yang memberi itu sedia maklum Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala. Khamsan, 5. Dan itu 5 kelebihan, 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna ahadun, tidak diberikan ianya. Hunna itu kembali pada khams. Hunna tidak diberikan, dhamir. Dhamir itu nanti balik pada 5 tadi. Tidak diberikan 5 itu ahadun, kepada seorang pun, qabli, sebelumku. Sebelumku. Mana nabi-nabi sebelumku tidak diberikan. Aku saja dan juga umatku diberikan 5 kelebihan ini. Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan perasaan gerun. Ya Allah Ta'ala campakkan dalam hati musuh masirata syahrin, sejauh perjalanan sebulan, lebih kurang 1000 km. Mana musuh bila dia keluar daripada negara dia sejauh 1000 km pun hati dia dah tak confident dah untuk nak berdepan dengan Rasulullah dan para sahabat. Ya, mana Allah Ta'ala dia panggil tanamkan dalam hati musuh gerun, perasaan gerun itu. Dan kita pun akan dapat yang sama jika sekiranya kita dekat dengan Allah. Jadi sebab itu tak perlu nak jampi sana jampi sini pakai tangkai lah, tak perlu. Orang Islam tak perlu. Dan tidak perlu. Jaga sembahyang, ya, rajin baca Quran, dekat dengan Allah Ta'ala, elakkan daripada maksiat. Maka Nabi sebut dalam hadis, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Rumah kita bersama juga. Ya, taat pada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga sekali rumah kita, harta benda kita dan sebagainya. Tapi orang Melayu ni dia suka bagi duit ke orang. Jadi orang liman. Bila pergi jumpa dengan bomoh sebagai contohnya, bomoh kata kamu ni ada 5 ekor jin. Ada 5 ekor jin yang duduk melengkap kamu ni. Itu yang kamu rasa berat dan sebagainya. Jadi nak kena buang. Nak buang sekok 100. Jadi begitu. Tak perlu, tak payah. Kita orang Islam tak payah seliana. Lagipun itu semua boleh bawa kepada syirik, ya. Berat dah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, wa tahuran, dan juga alat bersuci. Itu tahuran, ini menggantikan air, menggantikan air. Nah, ini dalam hadis yang lain, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, kata Imam Al-Haythami, wa rijalus siqat wa kana man qabli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi kata adalah orang-orang sebelumku ataupun Nabi sebelumku, innama yusalluna fi kana'isnihim, sesungguhnya mereka hanya boleh sembahyang di gereja-gereja mereka. Jadi maknanya di sini kita dapat faham, Allah jadikan satu dunia ni, satu bumi ni masjid. Makna kita orang Islam ni di mana-mana boleh sembahyang. Cuma afdal sembahyang di masjid 27, dapat pahala jemaah. Tapi kalau tak boleh sembahyang di masjid, sembahyanglah di bendang pun tak apa. Dan sembahyanglah di mana-mana pun boleh sembahyang. Sebab satu bumi ini, satu muka bumi ini masjidan, tempat sujud, boleh sembahyang masjid. Cuma kalau kita tak sembahyang berjamaah, tak dapatlah 27 pahala itu. Bahkan Nabi menasihatkan kita kena ada sebahagian daripada sembahyang kita di rumah. Yang kamu jadikan rumah kamu seperti perkuburan. Dan hendaklah kamu jadikan sebahagian daripada salat kamu di rumah, iaitu sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang sunat.
fa ayyuma rajulin adrakathu salah, maka mana-mana orang di kalangan kamu menemuinya salat, falyusalli, makna masuk waktu salat, falyusalli, maka hendaklah dia salat di mana saja dia berada. Kita duduk di Mekah, salat di Mekah lah. Pergi umrah sebagai, kalau duduk di Kuala Lumpur, duduk di Perlis, di mana saja, dunia mana sekalipun kita berada, kita menemui salat, masuk waktu semayang, kata Nabi, falyusalli, maka hendaklah dia mengerjakan salat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, berapa dia sebut tadi, ada berapa? 5 hadis. Dalam hadis Nabi sebut 5. Tapi dalam kitab kita ni, dia sebab di kitab ni kitab fiqh, dia hanya bawa yang ada kaitan dengan tajuk. Jadi baru berapa? Baru 2 lah. Kena cari lagi 3. Kena cari lagi 3 lagi. Tiga lagi, yang ketiga, tuan-tuan boleh tulis ni. Hilul ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Kalau Nabi-Nabi yang terdahulu harta rampasan perang tak halal, tak boleh diagihkan kepada tentera. Yang ketiga, yang keempat, wa syafa'atul kubra, aku dikurniakan syafaat yang terbesar, iaitu mempercepatkan hisab di mahsyar, di mana Nabi SAW Allah Ta'ala bagi syafaat untuk mohon kepada Allah supaya sekalian manusia di mahsyar, ataupun disebut mauqif, disegerakan hisab mereka oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, iaitu dijadikan kerasulanku untuk semua manusia sepanjang zaman. Umum risalatihi sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafah, kepada manusia seluruhnya. Sedangkan nabi-nabi yang terdahulu, dia hanyalah rasul untuk zaman dia saja, era dia saja. Itu 5 semua. Sebab Nabi sebut, wa'titu khamsan, aku dikurniakan Allah 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelumku. Jadi yang berkait dengan tajuk kita itu ialah dijadikan bumi ini masjid dan juga alat bersuci. Itu tanah. Jadi sebab itu ini menguatkan pandangan ulama-ulama yang lain selain Syafi'i, bahasanya tayamum ni bukan dengan tanah sajalah. Sebab Allah Ta'ala, Rasulullah sebut dijadikan untuk ke bumi, mana segala yang ada atas muka bumi ini selain untuk tempat sembahyang, boleh digunakan juga untuk bahan bersuci. Boleh digunakan untuk bahan bersuci, menggantikan air. Itu hadis yang pertama. Wa fi hadis Huzaifah inda Muslim. Hadis yang pertama ini, kalau tuan-tuan nak catat, kita dapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Terdapat juga dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa fi hadis Huzaifah, dalam hadis Huzaifah. Tadi hadis apa tadi? Hadis Jabir. Ini hadis wa fi hadis Huzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim, di sisi Imam Muslim. Mana Imam Muslim saja yang mencatatkan, Bukhari tidak. Kalau hadis tadi dicatat oleh Bukhari dan juga Muslim.
Kalau istilah lain yang biasa digunakan ialah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan tanahnya, turbatuha lana tahuran, tanahnya mana tanah di bumi, bagi kita sebagai alat bersuci. Idza lam najidil ma'a, jika tidak kita menemui air. Ini kita fahamlah bahasanya tayamum ini bila boleh tayamum, bila tidak ada air, sama ada hissan. Ulama perinci kan, tidak ada air ini kita boleh faham dua. Memang betul tak ada air, dipanggil hissan, mana mata tak nampak air, telinga pun orang abang tak ada air. Ataupun syara'an, ataupun tidak ada air dari sisi syarak. Air ada tapi seolah macam tak ada, iaitu kita dipanggil sama ada air itu digunakan untuk minum, ataupun ada air tapi macam tak ada juga. Tadi ada air tapi seolah macam hukum syarak tak ada air sebab air itu diperlukan untuk minum. Ataupun telaga kita tu nak pi tak boleh, ada harimau ke singa ke, maknanya dia panggil tidak ada air dari segi syarak, ada air dari segi hissan dia panggil. Kita tahu air ada, kita nampak telaga tapi tak boleh nak sampai. Ataupun air ada depan kita tapi tak boleh nak sentuh, tak boleh nak sapu, nak guna air di tubuh kerana luka, sakit dan sebagainya. Itu dipanggil tidak menemui air. Kalau tulis tu sikit, tidak menemui air ataupun tidak dapat menggunakan air. Hukumnya adalah sama. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, dan diriwayatkan juga daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di sisi Imam Ahmad. Maknanya dalam musnad. Kalau Al-Bukhari sahih dia panggil, kitab dia sahih Al-Bukhari. Dan kalau Muslim pun sama juga sahih Muslim. Tapi kalau Imam Ahmad dia panggil musnad, musnad Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad ini dia susun, dia tak ikut tajuk, dia ikut sanad. Dia mula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, habis hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, hadis Sayyidina Umar, dia bawa ke semualah hadis yang dia dah pastikan sebagai hadis yang sabit, yang makbul, yang dapat diterima, yang telah disahkan oleh dia lah. Setelah itu dia bawa pula hadis yang diriwayatkan daripada Nabi oleh Sayyidina Ali, oleh Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, sampailah. Jadi susahlah bagi kita orang awam nak baca. Kalau nak cari hadis dalam musnad Imam Ahmad tentang semayang saja, kena baca ke semua 40,000 hadis, 25,000 hadis kalau tak berulang. Tapi sebab tu kita ni sebenarnya dia sama macam Quran juga lah. Quran ada berapa ayat? 6,000 ayat lebih. Dia tak boleh nak kalut-kalut. Dia kena mengaji satu ayat, satu demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat. Dan dia makan masa 20 tahun. Macam mana Al-Quran sendiri turun 20 tahun lebih. Jadi sebab itu sepatutnya kita mengaji tafsir, mengaji hadis ni satu-satu waktu kita umur 10 tahun lagi. Kemudian umur 40 selesai semua. Tapi tak payahlah. Gaya mengaji orang Melayu ni, dia tak mengaji cara tu. Dia mengaji cara, dia panggil ulama-ulama Melayu ni, dia suka mengaji cara kitab. Dia panggil fiqh lah, banyak fiqh. Banyak fiqh. Tapi kalau tuan-tuan mengaji cara tafsir, kita akan jumpa semua. Kita ada kala kita jumpa ayat tentang akidah, kemudian kita jumpa ayat tentang semayang, fiqh. Mana ustaz urai lah. Jadi begitulah. Tapi tak payahlah kita menyesal, kerana umur ni tak boleh dapat balik. Kita sakit baki umur yang ada ni lah kita manfaatkan. Sakit baki umur yang ada tu kita manfaatkan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi dari Sayyidina Ali dalam musnad Imam Ahmad, lafaznya waju'ilat turabu li tahuran, dijadikan untukku
tanah itu bagiku sebagai alat bersuci, tahur. Hadis ini menjadi pegangan Imam Syafi'i lah. Tengok Imam Sayyidina Ali kata turab, tanah. Tapi ulama lain mengatakan bahawa Sayyidina Ali maksudkan itu ialah sebahagian daripada alat tayamum, kerana hadis tadi sebutkan al-ard, bumi. Jadi dipadankan ke semua hadis itu. Itu tuan-tuan sekalian, daripada 3 hadis itu kita dapat faham beberapa hukum. Yang pertama sekali, yang di sana adanya satu kaedah bersuci yang diajar oleh Quran dan juga oleh Nabi yang namanya tayamum. Itu satu. Yang kedua, tayamum ni dengan apa? Dengan tanah ataupun dengan apa yang ada di atas permukaan bumi mengikut jumhur ulama. Jumhur ulama ni di antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dia kata mesti tak boleh, bukan semua yang ada atas muka bumi, tanah saja. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa semua yang ada di atas muka bumi boleh kita, hatta nak tepuk atas belakang lembu pun boleh. Tapi jaga-jaga saya ikut dia tendang, tak ada nak sembahyang. Ataupun nak tepuk lah atas rumput pun boleh. Atas saja, atas syarat saja. Maknanya dia apa sajalah yang ada di atas permukaan bumi. Kalau bantal ya, mana bantal ke apa sajalah, mana syarat dia bukan orang panggil apa macam kita nak bersuci macam basuh dengan air itu yang asal. Ini sebagai menggantikan, untuk menggantikan saja, kemudahan diberikan oleh syarak. Tapi Imam Syafi'i kata mesti dengan debu tanah. Maknanya salji, atas salji pun boleh, atas pasir pun boleh, atas rumput pun boleh. Asalkan kita tepuk, berlakunya perbuatan menepuk tangan, kemudian menyapu ke muka dan juga ke tangan. Itu. Ya. Saya kita akan, jangan tanya lagi, saya ada hadis depan dia. Ya. Okey. Yang ketiga, yang pertama dia panggil ada di sana disyariatkan satu kaedah bersuci yang namanya tayamum. Itu satu. Yang kedua, tayamum ialah menyapu, menggunakan tanah ataupun menggunakan apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Yang ketiga, yang dikatakan tayamum itu ialah, kalau rujuk pada Quran kita sebut dulu, adapun sebenarnya kaedah akan sebut selepas ini, dia sebut dulu, iaitu muka, anggota tayamum muka dan juga tangan. Dan yang ketiganya, tayamum ini hanya boleh digunakan ketika ketiadaan air ataupun tidak dapat kita menggunakan air. Hadis yang berikutnya an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Karena Ammar sahabat, ayah dia Yasir pun sahabat. Qala, dia menceritakan, ba'asa memutuskan, menghantar. Ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengutuskan daku fi hajatin, untuk suatu hajat atau satu keperluan. Mana wakil Nabi lah untuk menguruskan suatu keperluan Nabi ataupun suatu urusan yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajnabtu, lalu ketika dalam musafir itu aku telah berjunub. Ajnabtu mana biasa-biasanya makna mimpilah. Malam tu dia mimpi sehingga keluar mani, itu makna ajnabtu. Hadis nombor 129 tu. Falam ajidil ma'a, namun aku tidak menemui air. Nak mandi junub tak menemui air. Fatamarragtu fi sa'id, maka aku pun berguling di atas bumi. Sa'id biasanya tamarragtu, berguling. Tamarragtu, tamarragtu, aku berguling. Sebab dia silap faham. Padahal tayamum ni sama ada ganti mandi wajib ke, ganti wuduk ke, ataupun ganti mandi wajib ke, dua saja, muka dan tangan, ataupun sampai ke siku ikut Imam Syafi'i. Tapi dia duk andai, mungkin dia tak mengaji habis lagi dengan Nabi.
Dia duk andai kan kalau tayamum untuk mandi wajib ni kena buat macam mandi tu lah. Kena berguling sapu semua masuk telah telinga lah apa semua dengan debu tu. Nah itu tamarrag tu. Tamarrag tu kata ulama mana tamarrag tu ai taqallabtu. Mana aku berguling alal ardi atas bumi. Biasa di negeri Arab atas pasir lah. Yang musafirnya di padang pasir. Biasanya melalui padang pasir. Kama tamarru dabah, sebagaimana kama tamarru tatamarru. Kita tambah sikit ta nah, ada ta itu ta mudhari', tatamarru ad-dabatu, sebagaimana binatang berguling. Kita biasa tengok kucing duk berguling atas ni. Kadang-kadang apa ni gajah berguling juga kata orang, maknanya kalau dia kadang-kadang ada hama di badan dia tu, dia berguling atas pasir tu untuk buang hama-hama di badan dia tu. Jadi kata Ammar, aku buat macam tu. Summa ataitu, kemudian aku pun datang kepada Nabi. Mana pulanglah, setelah pulang bertemu Nabi, fa dzakartu zalika lahu. Aku pun menceritakan tersebut. Dzalika wa zakartu, aku pun menceritakan dalika yang tersebut lahu ini lin Nabi SAW, pada Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana yakfika, sesungguhnya adalah mencukupi bagi kamu, ya, yakfika mana cukup bagi kamu, an taqula biyadaika hakadha, an taqula ya taf'al. Sebab tu dalam bahasa Arab ni perkataan qala ada ketika digunakan bukan makna ucapan, ada ketika digunakan makna isyarat. Dan di sini makna antaqula hakadha, dengan kamu, taf'al hakadha, dengan kau buat macam ni, tak payahlah berguling, kata Rasul Nabi SAW. Sebab tu Nabi ni bila dia ni orang memang seronok dengan Nabi ni. Kalau kita suka gelak kat orang dulu. Bila berlaku gitu, kita gelak, kadang-kadang kita marah. Nabi dia sebutlah biasa. Dia akan, orang kata apa, kalau tuan-tuan ingat hadis macam seorang Arabi, seorang Arab Badui kencing dalam masjid, ya? Tengok macam mana Nabi menegur dia dengan penuh hikmah. Dari innama, sungguhnya, kana yakfika, adalah madai bagi kamu untuk kau melakukan dengan dua tangan kamu seperti ini. Nabi tunjuk dengan tangan tu. Nabi tunjuk dengan tangan. Macam mana? Summa daraba biyadaihi. Setelah Nabi sebut begitu, Nabi pun menepuk biyadaihi, dua tangannya. Daraba memukul, menepuk dengan dua biyadaihi, dengan yadaihi, dua tangannya, al-arda, ke bumi. Darbatan wahidatan, sekali tepuk saja. Summa masaha shimal alal yamin. Kemudian Nabi menyapukan yang kiri ke atas kanan, wa zahira kafaihi, dan juga belakang. Nabi tepuk dua ni, tangan kanan, tangan kiri ni. Kemudian wa zahira, atas tangan, atas zahir, atas, wa wajhahu, dan juga muka. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sekali sebut berdasarkan hadis ini, dan ini dipakai oleh jumhur ulama. Tapi Imam Syafi'i ada hadis lain dia pakai, nanti kita akan tengok selepas ini, ya. Jadi berdasarkan hadis ini kita faham beberapa hukum berdasarkan hadis ini. Yang pertama sekali, tayamum ini cukup dengan sekali tepuk. Sebablah hadis ni amal kata, Nabi cerita dekat dia, Nabi kata cukup buat begini. Nabi pun tepuk darbatan wahidah, sekali tepuk saja. Itu satu. Okay. Yang kedua, kita perhati tengok, berdasarkan hadis juga para ulama ada yang pandangan bahawasanya tidak wajib tertib. Boleh tangan dulu, boleh muka dulu. Muka dulu, tangan dulu. Dan sebab dalam hadis ni Nabi sebut bahawa tangan dulu. Lepas tu baru muka. Tapi dalam hadis selepas ini, dalam riwayat Bukhari, muka kemudian tangan.
Wa lafzul Muslim, lafaz hadis ada dalam muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi lafaz yang dia bawa ini mengikut Imam Muslim. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari diceritakan hadis itu, yang lain sama, yang beza yang ujung, wa daraba bi kaffaihi al-ardh, dan baginda menepuk dengan dua tangannya atas bumi, wa nafakha fihi, dan Nabi hembus, nipiskan sikit debu, hembus, sunat. Nafakha makna menghembus. Sebab tu sunat bila kita tayamum, jangan terus sapu muka, nipiskan, hembuskan. Hembuskan banyak pun tak apa, sebab yang pentingnya cukup memadai dengan debu yang ada di tangan kita saja. Bukan kita nak buh macam buh bedak tu. Itu bukan maksud begitu kan, syarak tidak maksudkan begitu. Sebagai syarat saja sebenarnya, syarat sapuan tu. Summa, kemudian masaha, baginda menyapu bihima dengannya, wajahu, mana dengan dua debu yang ada dua tangannya, di dua tangannya itu, wajahu, muka. Tengok ni dia ikut tertib. Yang tadi tangan dulu, yang ni muka, wa kaffaihi, dan dua tangan. Jadi macam inilah kalau ikut yang kaedah yang pertama tadi. Okey, kaedah yang pertama tadi, tangan dulu baru muka. Bagi ulama yang kata tak perlu tertib, boleh mana-mana dulu. Tepuk, kemudian gesek, kemudian muka, ya, pergelangan tangan. Ini kerana kita baca hadis ni, kita ikut hadis ni dululah. Jadi kita baca hadis lepas ni, kita ikut hadis lepas ni pula lagi, ya. Tengok, ya. Okey. Bagi tuan-tuan yang muka dulu, ini yang tangan dulu, yang tadi. Tepuk, kemudian sebab Nabi kata apa tadi? Masha shimal al-yamin. Sapukan, geserkan kanan kiri. Kemudian wa zahira, atas. Tepuk. Tangan dulu, kanan dulu lah. Kanan, kiri, lepas tu muka. Selesai. Ya. Tapi kalau yang kedua pula, ikut lafaz satu riwayat Al-Bukhari, Nabi mula muka dulu, kemudian tangan. Tepuk, muka dulu lah. Muka, kemudian akhir sekali celah-celah ni lah, boleh, ya. Senang, ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini pun dia sahabat, ayah dia lagi sahabat besarlah, Sayyidina Umar. Qala, yang menceritakan, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, at-tayammumu darbatani, tayamum adalah dua kali tepuk. Ini hadis ni dipegang oleh Imam Syafi'i. Tapi persoalan, kenapa ulama lain tak pegang hadis ni? Jadi kita akan cerita sebab dia. Tayamum dua kali tepuk, kata Nabi SAW dalam hadis ini. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk muka, wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqain, dan satu tepukan lagi untuk dua tangan hingga mirfaqain, hingga ke siku, ya. Jadi jelaslah ini hadis ni memang dipegang oleh Imam Syafi'i. Dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kena buat dua kali tepuk. Jadi bila tuan-tuan nak pegang dengan hadis ini, dan itulah maknanya dengan mazhab Syafi'i, kita kena buat dua part lah. Atas bawah, tepuk atas untuk muka, tepuk bawah untuk tangan, dan juga tangan hingga siku. Boleh, ya? Okey. Rawahu ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa sahhaha, namun telah mentashihkan al-a'immah. Al-a'immah ni jamak berat imam.
Tentang tulis itu al-a'immah al-muhaddithin. Jangan imam ni bila sebut mengaji hadis, sebut imam-imam, jangan duk sebut Imam Syafi'i, Imam Malik pula, itu imam dalam fiqh. Al-a'immah dalam ilmu hadis, Bukhari, Muslim, Abu Zur'ah, Ibnu Abi Hatim, itu Abu Daud. Itu. Jadi imam-imam muhaddisin telah mentasihkan, mana mengikut mereka ialah hadis ni yang sah ni, yang betul ni ialah waqfahu mauquf. Maknanya sampai kepada Ibnu Umar saja, tidak sampai kepada Nabi. Walaupun ada riwayat menakalkan Ibnu Umar kata Nabi bersabda, tidak, yang betulnya ialah Nabi Ibnu Umar kata dia daripada dia sendiri, dia sendiri, pandangan dia sendiri. Boleh faham ya? Jadi sebab itu di sisi para muhaddisin, hadis ini tuan-tuan sekalian, al-hadis dhaifun, hadis ini lah dhaif. Itu sebab ulama-ulama yang lain mereka lebih memegang hadis sebelum tadi, kerana hadis sebelum tadi ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, dan dalam Bukhari dan Muslim tidak ada hadis ini. Hadis yang menyatakan tayamum 2 kali tepuk tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebab apa? Agak-agak sebab apa? Kalau orang tanya kita, kenapa Imam Ad-Qutni riwayatkan hadis ini? Mana ada dalam Sunan Daruqutni, tapi kenapa tidak ada dalam Bukhari dan Muslim? Kerana Imam Bukhari dan Muslim dari segi disiplin dia sendiri pun beritahu, mereka beritahu, kami hanya masukkan yang sahih sahaja, yang tak sahih kami tak masukkan dalam kitab kami. Tapi Imam Daruqutni dia tidak pegang disiplin tu. Dia pegang, saya akan catatkan semua hadis yang sampai dekat saya dengan sanad-sanad dia. Tanggungjawab kamu sendirilah untuk semak hadis tu sahih ke tak sahih. Jadi boleh faham tuan sekalian ya. Tujuan dia panggil. Tujuan Imam Bukhari dan Muslim, dia bukan saja nak beritahu hadis Nabi, bahkan dia telah mensemak hadis tu memang sahih. Tapi ada ulama lain yang dia merekodkan hadis untuk dia rekod, untuk beritahu kita, dan dia tidak semak semua, mana menjadi tanggungjawab orang selepas dia lah perlu semak, dia panggil perlu semak. Tapi masalah yang berlaku hari ini dia macam kitab sejarah juga. Tuan boleh faham Maknanya ahli sejarah ada dua jenis juga. Ada ahli sejarah yang dia tulis saja apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar, dia rekodkan, apa diceritakan, dia tulis lah. Jadi bila kita baca, mana kita kena tengok yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab tu kadang-kadang dia ada bercanggah. Tapi ada ahli sejarah yang dia tolong, yang dia dah tepiskan, dia buang semua yang tak betul tu, dia dah buang, dia hanya tulis yang betul sahaja. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita berdepan dengan hadis ni, ada setengah orang yang dia tidak mengaji disiplin ilmu hadis, dia kata itu ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Nabi Daud hadis tu. Padahal cuba tengok Imam Tirmizi kata apa. Imam Tirmizi sendiri pun dah sebut hadis ini tidak sahih. Hadis ini adalah gharib, dia panggil. Nah, hadis ini hanya perawi itu saja yang riwayat, orang lain tak riwayat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya dalam masalah hadis ini kita kena rujuk pada muhaddisin lah. Jangan rujuk kepada orang lain. Jadi kalau muhaddisin, ahli-ahli hadis kata sahih, sahih. Kalau ada mereka kata dhaif, dhaif, itu kena amanah. Ada orang dia baca hadis tapi dia, Imam Tirmizi dah sebut dah hadis itu, Imam Abu Daud, bahkan kadang-kadang dia panggil ulama-ulama dah sebut sendiri hadis itu palsu. Tiba-tiba dia baca hadis itu, tapi dia tak baca apa yang ditulis oleh pengarang, bahawa hadis itu adalah diriwayatkan oleh perawi yang kadzab, yang pendusta. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita tak amanah dalam menakalkan. Kita baca kitab orang tapi tak ikut orang. Maknanya kita, sebab tu bagaimana tuan-tuan kita pernah sebut sebelum ini, bila kita baca kitab, macam kita baca kitab Imam Nurus, kita kena baca habislah pandangan dia. Ni kita baca pendapat dia, kita duk perbatai hak dia pula. Jadi sekarang ni siapa yang tulis kitab ni? Itu orang zaman lah ni, dia macam tu. Dia terlalu terikat sangat dengan aliran dia, dengan mazhab dia.
Jadi menyebabkan dia menjadi orang yang tidak amanah. Kalau macam tu jangan baca kitab. Kalau begitu jangan baca kitab. Hadir mengajar apa yang terbit daripada diri. Kalau nak baca kitab, kalau dah pengarang dah peringatkan kepada kita, macam imam dia panggil apa? Imam Ibnu Hajar ni dia sendiri sebut, dia kata yang sahihnya ikut yang disebut oleh imam-imam muhaddisin, hadis ini tidak marfu'. Tidak sampai kepada Nabi, hadis ini adalah mauquf, berhenti kepada sahabat. Mana seolah dia nak sebut bahasanya hadis ini pandangannya pandangan Ibnu Umar. Tuan-tuan sekalian, kita berhenti di situ. Kita buka untuk soalan. Ada lagi 4-5 hadis. Maknanya majlis minggu ni, minggu depan akan pakai nota ni. Selesai daripada tayamum, barulah kita balik pada kitab kita Bidayatul Mujtahid, insya-Allah. Itu pun kalau tuan-tuan nak teruskan Bidayatul Mujtahid lah. Kalau tuan-tuan rasa ustaz kita mengaji macam mana Bulughul Maram lah, hadis-hadis ni senang kami nak faham, sekaligus senang juga ustaz nak mengajar. dia agak ringkas. Kalau Bidayatul Mujtahid ni dia apa ni, dan kalau tuan-tuan ni kalau kita nak kena maklum baliklah pada apa ni Jabatan Mufti lah, mana kita tukar nota. Okey, ada soalan sebelum kita tutup majlis kita, insya-Allah. Ya. Macam kita ada sekali di Masjid Nabawi, tiba-tiba yang habis. Buat wuduk tu. Lepas tu share tu kata dia pun buat macam tadi ni. Dia ada tepuk ni muka sedang lah bayar. Ya. Dia tak boleh. Dia hendaklah mencari air terlebih dahulu. Dan air bukan saja melihat pada tempat wuduk, air mineral, air zam-zam masih ada. Jadi itu semua selagi mana ada air, maka selagi itu kita tak boleh tayamum. Kecuali kalau tayamum kita itu dengan sebab tak boleh menggunakan air. Sekarang ni hanya sekadar di tempat wuduk tak ada air. Tapi maknanya kita kena cari tempat lain lah. Kena pergi belilah, beli air mineral. Tempat yang center ada. Ya. 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 Dia tak boleh. Sebab dia panggil wuduk adalah syarat sah salat. Adapun sembahyang berjamaah itu hanyalah mana kalau kita sembahyang tanpa berjamaah pun masih sah. Tapi kalau sembahyang tanpa wuduk tidak sah. Jadi sebab itu kita maknanya kata sekalipun tertinggal jamaah, tetap kita kena berusaha cari air lah. Sebab ghalibnya zaman hari ini kalau kita berada dalam daerah penempatan memang ada air. Cuma air terputus di masjid saja. Jangan pergi masjid air tak ada, tuan-tuan tayamum. Maknanya kena balik di rumah ataupun tengok sebelah jiran sebelah apa ada telaga, ada paip air dan sebagainya, kena ambil wuduk. Dan sebagian ulama hatta kata mereka, kalau kita yakin, memang kita yakin kalau cari air pun memang tak ada, boleh terus tayamum, tak perlu cari. Dan memang sedia maklum kita duduk di daerah dalam hutan, di padang pasir, memang kalau kita cari air pun tak ada. Memang kita tahu dah, tak perlu kita cari, itu buang masa. Terus pada tayamum. Tapi kalaulah kita merasakan ada air, kita rasa macam tadi kita dah melintas tadi ni, ada air, kita rasa, maka kena cari. Tapi kalaulah terlalu jauh, tak perlu cari. Jauh tu dia panggil hadul qurbi. Hadul qurb. Mana walaupun kita tahu ada air, tapi kalau terlalu jauh wujudan air itu, maka tak perlu, tak diwajibkan untuk cari, boleh tayamum terus. Jadi sekarang timbul persoalan had jauh tu macam mana? Kalau ulama-ulama dulu dia bataskan iaitu 1 farsakh setengah, lebih kurang 2 kilometer. Maknanya kalau kita tahu ada air, tapi lepas 2 km kita kena berjalan, kalau ikut dululah, maka tak perlu syarat tidak memberatkan kita untuk berjalan sejauh 2 km itu untuk mendapatkan air. Tapi kita perlu
Faham? Itu zaman dulu. Zaman dulu tak ada kereta. Ya, dia tak ada orang panggil apa? Motor. Dia hanya berjalan kaki. Berkenderaan. Dia dari had 1 farsakh setengah itu dikira jauh. Tapi zaman hari ini memerlukan ijtihad yang barulah. Ya, kalau kita kata ada air tapi kena pergi Kedah. Contohnya. Kena pergi Sungai Petani sana. Itu tak perlu. Boleh terus tayamum. Kerana dia panggil had yang melebihi hadul qurb, dia panggil had batasan dekat, dia panggil batasan dekat. Yang kedua dia panggil jika sekiranya kita merasai ada ayam. Tadi kita yakin kata ada ayam tapi ayam jauh, maka kita dimaafkan untuk terus tayamum walaupun kita yakin ada ayam, kerana ayam tu jauh. Sekarang ni tawahum, ada ayat ke tak ada ayat, ada ayat ke tak ada ayat, tak yakin, tak pasti. Kata ulama kena cari dalam lingkungan 150 meter, hadul ghaus dipanggil, dalam lingkungan 150 meter, tak payah cari lebih daripada tu. 150 meter lebih kurang kita kata kita duduk sini, tuan-tuan kena berjalan lah, cari di rumah-rumah dan sebagainya, pergi tengok had tu lah. Kalau kita orang kata apa, tak pasti. Kalau pasti ada ayat, kena carilah sebelum dalam lingkungan 2 km tu kena usaha untuk dapat. Tapi sekarang ni kita tawahum dia panggil. Ada kata ada ayat, ada kata ada ayat. Semua orang pakai duduk sembang kata ayat tak ada. Kena cari juga sebelum boleh tayamum, tapi dekat dalam lingkungan 150 meter saja. Hadul ghaus dia panggil. Had lebih kurang kita kata dari sini pergi Masjid Arab lah, lingkungan tu saja. Carilah, tanya orang, tanya. Dan ulama dia berijtihad, tuan-tuan sekalian. Dia lebih melihat pada lingkungan. Biasanya orang musafir dulu, satu grup dia panggil, satu kumpulan 70 orang mengembara sama-sama. Jadi maksud dia itu ialah kita tanya orang yang berada, yang mengembara bersama kita ataupun yang singgah bersama dengan kita tu. Tanya kono ada ayat tak? Tanya kono ada ayat tidak? Pergi jauh sikit, lebih kurang 1 meter lagi, tanya kemah lain pula ada ayat tak ada? Jadi semua mereka kata tak ada. Kau pun tak ada. Okey, boleh terus tayamum. Jadi yang tuan-tuan sekalian yang menjadi perkiraannya itu ialah sebelum tayamum kena ada usaha untuk memastikan air sememangnya tidak ada. Jangan bila terputih ayat saja terus tayamum tu. Tak boleh begitu. Sebab Allah Taala kata falam tajidu ma'an. Lalu kamu tidak menemui air. Jadi kena sebir dulu lah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Yang itu kita akan jumpa nanti lepas hadis depan. Ada perbahasan ulama daripada hadis tu, di mana jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, dia tayamum sama macam wuduk. Dia bilang selagi tidak berlaku perkara yang batalkan wuduk, maka selagi itu tayamum itu boleh digunakan. Kerana bagi dia tayamum dengan wuduk itu adalah sama. Tapi Imam Syafi'i dia berpandangan lain. Tayamum ni hanya taharah darurat, tidak boleh mengambil tempat wuduk. Hanya kita buat itu untuk keperluan. Jadi kata dia satu tayamum untuk satu fardu saja. Adapun yang sunat boleh bila-bila masa, selagi tak ada waktu. Tapi kalau untuk fardu satu saja. Kalau kita kata tuan-tuan nak buat jamak qasar, kalau ikut fatwa Imam Syafi'i kena buat 2 tayamum. Sembahyang tayamum untuk zuhur dulu, selepas itu tayamum pula untuk asar. Ya, itu Imam Syafi'i. Satu tayamum untuk satu sembahyang fardu. Adapun sunat, nak baca Quran, nak sembahyang sunat, apa sajalah berbilang-bilang, selagi tak habis waktu boleh dengan satu tayamum. Tapi habis waktu saja baru tamat. Boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata tayamum sama macam wuduk. Lagi tak kentut, selagi itulah nak sembahyang fardu banyak mana, nak sembahyang jamak qasar pun boleh. Kemudian masuk
waktu lain pula dah tak batal lagi pun boleh lagi. Mana dia tayamum, dia sari dengan tayamum sama, dah tak batal wudu. Itu Imam Abu Hanifah. Mana yang mudah? Imam Abu Hanifah mudahlah. Dan ini kita akan cerita lepas ni kenapa ulama khilaf lagi masalah itu. Kenapa berlaku khilaf lagi dalam masalah itu? Kerana Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa dalam masalah ibadat ini kita perlu merujuk kepada zahir nas. Tak perlu kita mengandai-andaikan yang lain. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dia ada andaian-andaian lain lagi. Di antaranya Imam Syafi'i ini dia terkenal sebagai seorang yang berpegang dengan prinsip ihtiyat. Ihtiyat makna berjaga-jaga, bimbang takut ibadat kita tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan, dan ada satu lagi ni agak asing daripada kita. Nanti selepas ini ada satu hadis tu memang tuan-tuan kena mengaji, iaitu tayamum. Bukan tayamum, maknanya satu bab menyapu. Tadi menyapu debu ke muka, ni menyapu air atas balutan. Menyapu atas balutan itu lebih praktikal, lebih real dengan kehidupan kita semasa. Kerana bila kita sakit di hospital, dan orang letakkan, orang panggil apa, letakkan plaster kita sebab kita sakit, ataupun luka dan sebagainya, ataupun patah. Jadi memang kita memerlukan ambil wuduk, dan macam mana tempat berbalut itu kita sapu atas tu. Itu lebih bab itu atau hadis itu lebih paling memerlukan orang kita hari ini dia mengaji. Kerana ada yang tak semayang, bila dia duduk di hospital dia tak semayang. Orang tanya sebab apa? Sebab tak boleh nak ambil wuduk. Macam ni wuduk saya susah lah nak buang dan sebagainya. Susah nak menghadap kiblat. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita mengaji sebenarnya mudah dan senang. Dan orang pula bila dia pun orang sakit tak mengaji, hak orang melawat pun tak mengaji juga. Dia duk kira pulun nak bagi kawan tu ambil wuduk. Last sekali kita tak payahlah, saya tak laratlah. Dan kemudian dia bergaduh pula dengan nurse. Sebab apa? Dia kata nak kena pusingkan ni katil. Pusing katil, dia ambil bahagian orang lain pula, orang sebelah. Pergi pusing kawan tu sakit dan sebagainya. Sebenarnya fattaqullaha mastata'tum. Dalam Quran dan hadis pun Nabi nyatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Tak perlu kamu nak berat-beratkan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada minggu depan insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.